Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idham bin Muhammad Nazri. Dalam video ini saya akan membentangkan mengenai tugasan 2, iaitu dengan bertajuk elemen budaya dan masyarakat yang terdapat dalam puisi Pablo Neruda ini. Jadi terus kepada pengenalan. Untuk pengenalan, ialah di dalam puisi Pablo Neruda ini kebanyakannya menyentuhlah mengenai pengalaman dan peristiwa yang berlaku di sekeliling beliau. Pablo Neruda itu sendiri telah menempuhi banyak rintangan semasa beliau bertugas sebagai ahli politik di Chile dan merantau di beberapa buah kawasan di dunia ini, contohnya di Argentina, Sepanyol, Meksiko, di Asia Tenggara dan banyak lagi lah. Jadi melalui pengalaman beliau itulah beliau cuba menerapkan pelbagai elemen budaya dan elemen masyarakat di dalam sesetengah puisi yang beliau terbitkan kepada pembaca dan menjadi bahan rujukanlah kepada pekaji-pekaji di luar sana. Jadi untuk sinopsis karya, buku puisi Pablo Neruda ini telah diterbitkan oleh penerbit Sepanyol iaitu Six Barrel pada tahun 1956 silam, tetapi belum diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Jadi setelah diterjemahkan, buku ini diterbitkan oleh penerbit non-Portrait Copper Canyon yang telah menerbitkan 10 koleksi Pablo Neruda. Jadi buku ini dihasilkan sebagai warisan Pablo Neruda. Buku yang dikaji ini mengandungi 30 puisi dan mempunyai 38 halaman muka surat. Puisi-puisi dalam buku ini banyak mempamerkan tentang perasaan Pablo Neruda dan perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya. Dalam buku ini juga penulisan Pablo Neruda banyak menyentuhkan tentang nilai kecintaan, nilai keindahan serta menerangkan tentang cita-cita beliau dalam bidang politik ini. Pablo Neruda juga cuba untuk mengetengahkan elemen budaya dan elemen masyarakat dalam puisi beliau bagi menjadi bahan rujukan kepada pembaca dan pengkaji. Jadi untuk sorotan kajian pula, terdapat 3 sorotan kajian mengenai Pablo Neruda ini. Yang pertama, tajuk kajian Love Prerequisites in Pablo Neruda, Poem If You Forget Me, oleh Khairunisa Zaluku, M. Managoren, di Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 2020. Jadi kajian ini berkenaan dengan salah satu koleksi tinggalan Pablo Neruda yang tinggi dengan ekspresi perasaannya terhadap orang yang disayanginya. Ia berkenaan dengan 2 pilihan yang diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang perempuan sama ada perlu memilihnya ataupun meninggalkannya. Jadi kajian ini dijalankan dengan menggunakan qualitative method, beberapa keeping gambar dan survey berkenaan dengan situasi yang sama. Teori GAD yang digunakan adalah diambil dari Steinberg's Triangular Theory of Love. Jadi hasil kajian ini menunjukkan yang keharmonian dalam cinta boleh dicapai dengan komitmen, keintiman dan semangat. Jadi untuk sorotan yang kedua pula, yang bertajuk kepentingan ekosistem kehidupan di puisi terpilih Pablo Neruda. Jadi kajian ini adalah berkenaan dengan kepentingan aspek ekioetika dalam puisi terpilih oleh pemenang anugerah Nobel Pablo Neruda ini, yang juga dikenali sebagai penyair politik berkaliber di Amerika Latin ketika zaman kegemilangannya. Jadi kajian ini akan menekankan kepada aspek etika dan juga ekologi, di mana Pablo Neruda banyak menerapkan aspek ini secara sinis di dalam karya-karyanya. Ia meliputi kritikan terhadap sikap manusia, hubungan di antara manusia dan alam flora dan fauna, serta beberapa pandangan lain yang melibatkan manusia dan dunia sejagat. Jadi pembincangan berkenaan puisi nukilan ini adalah lebih kepada memberi refleksi bagaimana teguran sinisnya dapat membentuk tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar dan ideologi hubungan manusia dengan benda-benda lain di muka bumi. Jadi untuk sorotan yang ketiga, itu yang bertajuk pendekatan metafora cinta Pablo Neruda melalui puisi kognitif. Jadi kajian ini adalah berkenaan dengan bagaimana pemenang anugerah Nobel Pablo Neruda menzahirkan pendekatan metafora dalam karya puisinya bagi membuat pembaca merasakan emosi yang cuba disampaikannya. Jadi Pablo Neruda ni banyak menggunakan metafora alam dan juga beberapa objek kehidupan yang dilaluinya adalah dalam pengalaman hidup untuk membuat teguran sinis kepada masyarakat.
Jadi kajian ini juga mengkaji berkenaan hubungan di antara emosi manusia dan faktor alam sekitar dalam menghasilkan metafora berkesan digunakan oleh Pablo Neruda bagi menyentuh hati mereka yang membaca puisinya. Jadi akhir sekali kajian ini melihat akan konsep emosi digunakan oleh Pablo Neruda bagi menghasilkan metafora berkesan alam dalam penulisan puisinya. Jadi tersebut merupakan 3 sorotan kajian. Jadi kita pergi kepada pembincangan, iaitu yang pertama, elemen budaya. Jadi menurut Rohana Yusuf 2010, budaya didefinisikan sebagai hal-hal berkaitan dengan akal dan budi. Bagi istilah budi membawa maksud pertama, sejati, dipandang sempurna dan asli, manakala daya pula membawa maksud ciptaan, akal dan jalan fikiran. Jadi terdapat beberapa elemen budaya yang terdapat dalam puisi Pablo Neruda ni. Yang pertama ialah budaya berfoya-foya. Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, berfoya-foya didefinisikan dengan kaedah di mana suka bersukaria dan menghabiskan duit dan masa berpesta-pesta yang hanya membawa kepada pembaziran dan tidak berfaedah. Budaya suka berfoya-foya ini juga boleh dikaitkan dengan budaya hedonisme. Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, hedonisme bermaksud mementingkan kesenangan dan keseronokan dunia. Sebenarnya perkataan hedonisme itu sendiri adalah perkataan yang berasal dari bahasa Greek, membawa maksud kesenangan. Merujuk kepada satu penulisan oleh Mio Hisham Zulkifli, budaya hedonisme ini adalah satu cara hidup yang sangat mementingkan kemewahan dan keseronokan tanpa mempedulikan sama ada ia salah ataupun tidak dari segi tata sursila atau kacamata agama. Jadi keadaan ini digambarkan dalam rangkap pertama puisi Dongeng Puteri Duyung dan Pemabuk yang berbunyi, semua lelaki-lelaki itu berada dalam ruang saat dia masuk bertelanjang, mereka semua telah mabuk. Mereka mulai menyebab baru-baru ini, dia mahu dari bibir sungai tanpa tahu apa seekor puteri duyung yang tersesat jalan. Jadi rangkap ini menggambarkan keadaan hidup lelaki yang suka berfoya-foya dan mengamalkan budaya hedonisme ketika zaman itu. Mereka juga berada dalam keadaan mabuk yang menunjukkan mereka berada dalam keseronokan dunia. Jadi kemudian hadir seorang wanita suci yang digambarkan sebagai ikan duyung dan dimanipulasikan oleh lelaki dayus ini. Keadaan ini di mana lelaki-lelaki ini menjadikan wanita itu sebagai alat keseronokan semata menunjukkan dengan jelas akan budaya berfoya-foya yang memberi kemusnahan kepada bangsa dan negaranya. Jadi untuk elemen budaya yang kedua pula, iaitu budaya menghargai alam sekitar. Jadi merujuk kepada penulisan oleh Sabri Othman yang berjudul Pengenalan Ekologi, budaya ekologi adalah konteks ini bermaksud budaya ekologi dalam konteks ini bermaksud pembudayaan yang menjaga akan kelestarian makhluk hidup dan tempat tinggalnya, termasuk persekitaran dan alam semula jadi. Kelestarian alam semula jadi adalah sangat penting bagi memastikan kemakmuran hidup untuk generasi yang akan datang. Dan dalam satu penulisan oleh Anwar Ridwan dalam artikel berjudul Budaya Hidup Tentukan Nasib Alam Sekitar 2015, mengatakan bahawa telah banyak karya puisi menyentuh akan pembudayaan menjaga alam sekitar sebagai mewujudkan kesedaran untuk mengatasi masalah seperti pembalakan haram dari akar umbi. Jadi walaupun kita mencari pembangunan, namun apalah gunanya jika ia mengorbankan alam sekitar yang hanya memusnahkan dan membawa bencana kepada negara kelak. Jadi pendekatan budaya ekologi ini digambarkan oleh Pablo Neruda dalam puisinya yang berjudul On There to the World, seperti rangkap yang di bawah yang berbunyi, hati dan deria masa kecil saya dipenuhi dengan pokok tumbang, dengan hutan besar yang penuh dengan bangunan masa depan, dipotong dan dicucuk oleh kululi sehingga ia menderita dan melindungi, membina kedamaian lelaki, isteri dan kehidupan seharian. Jadi berdasarkan kepada petikan puisi di atas, Pablo Neruda menunjukkan yang dirinya ketika kecil selalu terdengar akan bunyian pokok tumbang yang secara tidak langsung ingin menegur akan kegiatan pembalakan haram. Seterusnya, Pablo juga menyebut akan keadaan dipotong dan dicucuk keluli
bermaksud alatan dan juga peralatan yang digunakan bagi menebang pokok. Ia dilakukan hanya kerana kerakusan manusia merangkul hasil bumi dan ketamakan diri. Walau pada masa yang sama ia membina kedamaian untuk manusia, tetapi justru itu memusnahkan hutan dan habitat haiwan luar yang lain. Jadi apabila Pablo Neruda menyebut akan zaman kecilnya, maka kegiatan ini telah berlangsung terlalu lama. Jadi ini jelas menunjukkan Pablo Neruda menyelipkan budaya menjaga alam sekitar atau budaya ekologi dalam puisinya. Ini bagi menegur sesetengah pihak berkepentingan untuk menjedari kepentingan kelestarian alam buat generasi yang akan datang. Jadi itu untuk elemen budaya. Jadi kita pergi kepada elemen masyarakat. Menurut Harimah Abdul Aziz dan Muhammad Yusuf Ismail tahun 2000 telah mendefinisikan bahawa masyarakat ialah satu kumpulan manusia yang berinteraksi dalam kawasan atau sempadan yang telah ditetapkan dan dibimbing oleh satu budaya yang dikongsi bersama. Jadi kelompok ini mempunyai pemimpin, peraturan dan norma-norma tertentu. Jadi antara elemen masyarakat yang terdapat pada karya Pablo Neruda ialah yang pertama, masyarakat yang kuat menghadapi rintangan. Jadi seseorang yang kuat menghadapi rintangan merupakan seorang yang sabar dalam menempuh apa-apa dugaan. Ini dapat dilihat melalui puisi Pablo Neruda yang bertajuk Seekor Anjing Yang Telah Mati pada rangkap yang ketiga, yang berbunyi, aku tak akan mengobrol kesedihan di tanah ini kerana telah kehilangan seorang sahabat yang tidak pernah kehilangan martabat persahabatannya untukku, persis seperti landak yang mempertahankan kerajaannya. Persahabatan sebiji bintang jauh terpencil tanpa sautan padi keintiman, tanpa berlebih-lebihkan. Berdasarkan contoh di atas menjelaskan bahawa seorang tuan yang amat menyayangi haiwan peliharaannya itu, iaitu seekor anjing yang mana telah mati. Setelah kematian haiwan peliharaannya, hidupnya menjadi sunyi dan sepi. Jadi hal ini kerana seekor anjing itu bukan sahaja sekadar haiwan peliharaannya, malah juga merupakan kawannya sewaktu hiburan, sama ada suka dan duka. Namun begitu, penyajak Pablo Neruda ini tidak mahu meratapi kesedihannya dan mahu meneruskan kehidupannya seperti biasa. Jadi sebagai seorang masyarakatlah kita hendaklah kuat dalam menghadapi pelbagai rintangan, kerana daripada situ kita dapat memperoleh kejayaan dan hasil. Jadi berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa elemen masyarakat yang kuat menghadapi rintangan terdapat pada puisi Pablo Neruda ini. Jadi seterusnya yang kedua, iaitu elemen yang mana juga ada pada puisi Pablo Neruda, iaitu masyarakat yang setia. Yang dimaksudkan dengan setia adalah teguh hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kerabatan. Sifat ini menjadi sumber dari lahirnya sifat setia kawan, cinta kampung halaman, cinta tanah air dan cinta bangsa. Dari sini pula akan lahir sikap saling membantu, saling membela dan saling berkorban untuk sesama mereka. Dalam menjalinkan perhubungan, setiap pasangan haruslah setia pada pasangan masing-masing. Jadi sebagai contohnya, ini dapat dilihat melalui puisi Pablo Neruda yang bertajuk Tawamu, yang pada rangkap 1, yang berbunyi, ambil saja nafas ini dariku, jika kamu memohon, ambil juga udara ini, tetapi jangan ambil dariku tawamu. Jadi berdasarkan contoh di atas menjelaskanlah bahawa seorang pasangan yang setia pada pasangan kekasihnya yang mana sanggup mati untuk kekasihnya asalkan kenangan bersama kekasihnya tidak pudar atau luntur. Ini jelas menunjukkan bahawa kesetiaannya terhadap pasangan walaupun dia telah banyak disakiti. Dalam kisah kehidupan bermasyarakat, masyarakat yang setia merupakan sifat yang perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana dengan adanya sifat setia di kalangan masyarakat dapat mengalahkan berlakunya sikap pilih kasih dan persefahaman di kalangan mereka. Dengan ini jelaslah bahawa elemen masyarakat yang setia sememangnya ada pada karya Pablo Neruda. Jadi untuk yang seterusnya, iaitu masyarakat yang penyayang. Masyarakat yang penyayang juga merupakan elemen masyarakat yang ada pada salah satu puisi Pablo Neruda. Sikap penyayang ini hendaklah sentiasa dipupuk bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan atau pembalahan. Jadi sebagai contoh ini dapat dilihat melalui puisi Pablo Neruda yang bertajuk Kucandu Mulutmu, Suaramu, Rambutmu, rangkap yang ketiga, yang berbunyi, barangkali siluetmu tak pernah larut di pantai, barangkali kelopak matamu tidak pernah berdenyang di benteng jarak yang hampa,
Jangan pernah tinggalkan aku sedikit pun sayang, kerana jika terjadi, kau akan terlanjur begitu jauh. Jadi berdasarkan contoh di atas, penyajak iaitu Pablo Neruda menjelaskan bahawa dia amat menyayangi pasangannya. Kasih sayangnya terhadap pasangan tidak terkata sehingga menyebabkan penyajak Pablo Neruda ni takut untuk kehilangan pasangannya. Jadi oleh itu, kita sebagai masyarakat hendaklah memupuk sifat kasih sayang terhadap antara satu sama lain. Barulah kehidupan masyarakat menjadi lebih akrab dan saling bekerjasama antara satu sama lain ni. Jadi kesejahteraan sesebuah masyarakat itulah akan dapat dibentuk dengan lebih baik, lebih mudah dan berkesan melalui suasana yang sangat syarat dengan nilai insani dan kekeluargaan, yang asasnya ia saling mengasihi. Jadi kita melakukannya bukan sahaja kerana ia tuntutan yang baik, tetapi yang lebih penting ia tuntutan ilahi. Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa elemen masyarakat yang penyayang terdapat pada karya Pablo Neruda. Jadi elemen masyarakat yang terakhirlah, yang seterusnya yang ada pada puisi karya Pablo Neruda ini ialah masyarakat yang mengingati akan kepada kematian. Setiap orang yang hidup pasti akan merasai kematian. Hal ini kerana bumi hanyalah tempat persinggahan manusia semata-mata dan yang kekal adalah di akhirat kelak. Jadi contohnya ini dapat dilihat melalui puisi Pablo Neruda yang bertajuk Tiada Selain Kematian pada rangkap yang ke-7, yang berbunyi, tetapi kematian juga melewati dunia berbaju seperti sebuah sapu, menyapu lantai, mencari tubuh-tubuh mati. Kematian ada di dalam sapu. Sapu adalah lidah dari kematian yang mencari mayat-mayat, adalah jarum dari kematian yang mencari benang. Jadi berdasarkan contoh di atas menjelaskan bahawa penyajak mengingatkan kita tentang kematian. Penyajak mempercayai akan kewujudan kehidupan selepas mati. Di mana setiap manusia dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Jadi Pablo Neruda ni mengetengahkanlah bahawa kematian adalah merupakan satu fenomena, kerana kematian terus terjadi berulang-ulang dengan objek yang sama, iaitu manusia. Jadi semua manusia pasti akan dijemput oleh kematian. Jadi jelaslah berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa elemen masyarakat yang mengingatkan kepada kematian sememangnya ada pada karya Pablo Neruda. Jadi itu antara elemen masyarakat yang terdapat dalam puisi Pablo Neruda. Jadi untuk kesimpulannya, yang dapat dihuraikan di sini, elemen budaya dan masyarakat yang diketengahkan oleh Pablo Neruda ini merupakan elemen yang begitu penting untuk kita ambil iktibar dan terapkan dalam kehidupan, kerana ianya dapat memupuk dan membina masyarakat yang baik dan penyayang. Teguran secara sinis dalam puisi-puisi Pablo Neruda perlu dititik beratkan kerana ia mempunyai maksud secara tidak langsung dalam memberi teguran kepada manusia dan juga dunia sejagat. Ini jelas karya seni bukan semata-mata karya seni, tetapi sesuatu yang mempunyai maksud yang mendalam, yang cuba boleh dilihat dengan pemikiran kritis dan bukan hanya dengan mata kasar. Jadi itu saja daripada saya. Ini merupakan rujukan yang saya dapat untuk menyiapkan tugasan dua ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.